warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasara wa taba'a wa lahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kita sambung pengajian sirah daripada kitab Rahiqil Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Kita sampai muka surat 535. Tajuk baru, aktiviti ketenteraan selepas perjanjian Hudaibiyah. Jadi peperangan baru ataupun peristiwa baru iaitu Ghazwatul Ghabah, peperangan Al-Ghabah, atau nama lain Dhi Qardin ataupun Dhi Qirdin. Apa makna Ghabah? Maknanya hutan, peperangan hutan. Dan Dhi Qirdin makna kera, monyet. Mungkin hutan tu ada monyet, dinisbahkan ceritanya lah. Jadi nama ada dua panggilan lah perang tu. Sama ada tentang berlaku peperangan ni pada tahun 6 Hijrah. Sebahagian riwayat mengatakan demikian. Waktu tu tentera peperangan, tentera yang muslimin lebih kurang 500 hingga 700 orang yang menyertai perang. Dan dipimpin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi Imam Bukhari menyebut berlaku sebelum pembukaan Khaybar. Khaybar 7 Hijrah. Antara tu. Mungkin selepas 6. Jadi Khaybar ni pada bulan Muharram. Jadi kalau berlaku Zulqaidah tu masih tahun 6 Hijrah lah kan. Zulqaidah tu hujung dah. Zulqaidah ni ke bulan 11 Hijrah punya. Lepas tu Zulhijjah bulan 12. Iaitu Muharram. Lebih kurang dalam 3 bulan sebelum Muharram. Tahun 6 Hijrah jugalah. Dan kita baca sikit. Peperangan ini adalah satu aktiviti pengusiran untuk menghalang sekumpulan orang Arab dari Bani Fazzarah yang menentang baginda Nabi SAW dengan cara menjalankan kegiatan samun dan rompak. Dia orang rompak ratusan ekor unta, kan? Hak orang Islam. Tak salah, hak antaranya hak Nabi juga. Dia orang curi. Dan dia bunuh pengembala unta tu. Dia orang bunuh. Jadi berita tu sampai pada Nabi, Nabi kerah tentera pergi serang balik. Peperangan ini adalah peperangan pertama yang disertai oleh Nabi SAW selepas perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah tahun bila?
Ni soalan ujian semester ni. 6 Hijrah. 6 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah, iaitu bulan Zulqa'dah 6 Hijrah. Jadi tu Hudaibiyah, Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah, Hudaibiyah di mana? Kat mana Hudaibiyah? Dekat dengan Mekah lah, sekitar Mekah, bukan sekitar Madinah. Dan satu lagi perjanjian yang berlaku serentak dengan perjanjian Hudaibiyah, nama apa? Tak boleh jawab lagi, kena tuk ketampi lagi. Perjanjian Bai'atu Ridwan. Bai'atu Ridwan. Ini perjanjian Bai'atu Ridwan Nabi dengan sahabat 1,500 orang. Perjanjian Hudaibiyah Nabi dengan orang Quraisy. Tapi dalam masa serentak, setempat juga. Di Hudaibiyah itulah juga, Hudaibiyah itu nama tempat. Jadi perang ni berlaku setelah balik Hudaibiyah tu. Baru balik daripada Mekah ni. Terus pergi serang perang Rabah pula. Kita balik umrah, nak main kuliah pun tak larat dah. Naik kapal terbang tu. 8 jam je pun naik kapal terbang. Balik main lembek, tak larat dah nak pergi kuliah, tak boleh dah nak pergi sana. Penat. Aduh. Dia orang bukan tidur atas unta, duduk juga. Balik. Itulah nak sebutnya lembeknya kita ni. Lemah selemahnya. Dia orang naik kuda, unta. Kuda gedung. Kita duduk relax je, aircon lagi, makan on surf lagi semua. Kan? Tak panas langsung. Tak kena cahaya, tak tahu pun siang hari kat luar tu. Kan? Sampai tak boleh pergi dah. Sembahyang Jumaat pun kadang tak larat nak pergi dah. Kan? Allah Akbar. Ni baru balik daripada Mekah. Cerita Hudaibiyah tu. Hudaibiyah bukan duduk lama pun. Nabi sampai Hudaibiyah duduk dalam masa berapa minggu je. Lebih kurang kita pergi umrah lah seminggu. Lepas tu Nabi balik ke Mekah. Perjalanan pergi tu tak ada rehat dah. Balik pula, terus pergi perang satu lagi pula. 2 perang selepas ni. Peperangan besar. Satu Rabah, satu lagi Khaybar, lawan Yahudi tu. Di tembok Khaybar. Kan? Tu kekuatan. Umur Nabi bukan 40, tu bukan 30 cegai-cegai ni. Umur apa Nabi ni? 6 Hijrah umur apa? Nabi wafat 63 tahun umur dia. Nabi wafat tahun Hijrah bila? 10 Hijrah. Berarti 6 Hijrah Nabi umur apa? Tolak 4. 59, 60. Dekat-dekat 60 dah. Balik perang, naik kuda geduk-geduk, pergi perang sana, pergi perang sini. Kita umur 30 balik ke terbang, lembek tak nak pergi dah. Kan? Aduh, Masya Allah. Saya kagum apa? Memang kita ni, dia bergantung pada semangat sebenarnya, bukan letih badan tu, semangat. Bila saya pergi ke Yaman, ke Morocco berapa jam perjalanan? 8 jam baru sampai ke Qatar, 8 jam lagi. 16 jam, 17 jam, 18 jam transit lagi. 18 jam perjalanan. Dengan 8, 16, transit 2 jam. 2 jam tu kita tak rehat, bukan nak duduk minum. Berjalan daripada terminal tu ke terminal ni. 2 jam, bergegas. Sampai Morocco kita boleh je naik bas pergi sana, melawat sini, jalan sana, jalan sini. Bila balik rumah, semangat kita lain. Kan? Balik rumah, tak larat dah nak pergi kenduri, tak larat. Kuliah tak larat, masjid tak larat pergi dah. Pasal apa? Semangat kita. Jadi kalau kita pergi tempat orang, kita semangat nak tengok. Takkan aku nak tidur kot. Takkan nak lembek kot. Pasal kita nak pergi melancong. Nak tengok tempat orang. Seronok. Balik rumah, memang rasa tempat untuk rehat. Nak tengok apa, malas nak pergi tengok-tengok ni. Aku nak rehat. Itu semangat. Sebab tu bila kita ikut, contohnya ada seorang ulama daripada Yaman datang. Dia datang daripada Yaman Tarim tu, naik bas hampir 8 jam. Sampai ke Oman. Oman naik daripada domestik sejam. Antarabangsa sampai ke
KL 8 jam, 9 jam, 8 jam lah. Berapa jam jumlah tadi? 8 lebih kurang 18 jam juga. Transit pergi, transit mai, jalan kaki apa semua. Sampai sini terus masuk ceramah kuliah. Ceramah, datang ke majlis-majlis. Semangat dia orang luar biasa. Pasal itu tempat dia orang nak pergi untuk berjuang dan juga buat satu. Begitu juga yalah. Itulah semangat kita nak sebutnya, kita bila balik tempat kita akan jadi lembek. Kan? Sekali-sekala kena keluar jihad juga kita ni. Kan? Keluar jihad. Kena. Allahu Akbar. Jihad pergi masjid jugalah. Kan? Okey, bulan Zulqaidah, Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah. Zulqaidah 6 Hijrah tu berlaku Hudaybiyah. Maksudnya peperangan ni selepas peristiwa Hudaybiyah. Dan sebelum perang Khaybar. Perang Khaybar Muharram. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Zulqaidah peristiwa Hudaybiyah, Muharram 7 Hijrah. Pergi perang Khaybar, perang Yahudi tu. Dia peperangan Ghabah ni celah tu. Balik tak ada rehat. Kan? Dah perjalanan Mekah sampai Madinah 8 hari. Tu paling cepat. Kan? Dalam ulasannya terhadap bab ini, Al-Bukhari, Imam Bukhari menyebut bahawa peperangan ini terjadi 3 tahun sebelum perang Khaybar. Itu dia kata. Jadi khilaf. Mungkin perang ni awal lagi, bukan 6 Hijrah. 3 tahun sebelum. Itu pandangan Imam Bukhari. Kenyataan ni juga turut diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada hadis Salamah bin Aqwa', seorang sahabat Nabi. Salamah bin Aqwa', seorang sahabat Nabi. Hebat. Salamah bin Aqwa' ni pahlawan. Sehingga Nabi sebut pahlawan yang jalan kaki yang paling hebat adalah Salamah bin Aqwa'. Orang yang paling hebat. Dia perang jalan kaki. Dia ada kuda pun bagi ke orang, dia jalan kaki. Hebat, kuat dia. Dan Salamah bin Aqwa' ni antara orang yang menyertai Bai'atul Ridwan, yang dekat Hudaybiyah tu, dia pergi antaranya. Dan dia umur panjang sampai umur 90 tahun, meninggal tahun 74 Hijrah. Cerita Islam dia ni aneh, hebat. Dia masuk Islam tahu apa? Kita cerita sikit tentang Islam dia. Dia dulu penggembala kambing di Madinah. Satu ketika dia bawa kambing di tengah gurun padang pasir. Kan? Dia jaga kambing, kumpulan kambing dia lah. Bukan dia punya, dia ambil upah. Jaga. Tiba-tiba datang serigala seekor. Serigala nak ngak kambing . Jadi serigala tu dah mula tangkap kambing tu, halau kambing, dia pergi halau serigala tu. Yalah biasalah, halau serigala tak pergi makan kambing. Jadi tiba-tiba serigala tu cakap dekat dia, cakap bahasa Arab. Kan, cakap kat dia, apa ni engkau halang aku daripada makanan rezeki aku tu? Serigala tu. Dia terkejut. Macam mana kau boleh cakap? Dia sendiri cerita. Macam mana kau boleh cakap? Dia kata, Allah yang bagi aku boleh cakap. Kau rasa pelik? Pelik lah binatang macam kau ni boleh cakap dengan aku. Benda yang besar pelik, lebih hebat peliknya engkau tak ambil tahu. Apa dia? Muhammad, Rasulullah, utusan Allah. Macam-macam benda mukjizat, benda pelik pada dia. Kau tak ambil tahu. Muhammad? Kat mana? Belakang gunung ni je. Ada satu bukit gunung. Belakang gunung ni kau pergi jumpa Muhammad. Dia kata, kalau aku pergi, siapa nak jaga kambing aku? Dia pandai sembang dengan serigala tu pula. Kan? Siapa nak jaga kambing aku? Dia kata, tak apa, serah aku jaga je. Serigala kata, bagi aku jaga kambing hang. Wih, tadi hang nak terkam makan, nak suruh jaga pula. Tak, aku amanah. Kalau kau nak pergi jumpa Rasulullah, aku jaga elok-elok. Betul? Betul. Waktu tu dia datang keinginan nak pergi sana, dia tak fikir 10 kali lah. Takkan serigala ni boleh jaga sungguh. Tapi dia tak kisah. Yang penting dia nak pergi tengok, nak pergi jumpa Nabi Muhammad. Dia pergi. Tinggal serigala, dia pergi. Pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Maka dia ceritalah, serigala cakap dengan dia macam ni, macam ni. Nabi kata, cerita engkau ni betul. Nabi mengiktiraf, cerita bukan cerita dongeng bohong. Kau cerita kat sahabat aku. Dia pun ceritalah pengalaman dia, serigala cakap tadi. Tapi waktu setelah tu dia masuk Islam, dia syahadah masuk Islam. Maka Nabi kata tak apalah. Nabi dia kata, sampai aku Islam aku nak buat apa? Rasulullah kata, engkau kena ialah menjadi
pejuang Islam dan sebagainya. Dia teringin nak ikut Nabi dalam semua perang dan nak syahid. Nabi kata, tak apa, engkau balik dulu, pergi balik ke kambing kau, dan engkau percaya bahawa serigala itu amanah. Allah akan gandakan kambing kau satu ganda lagi. Kerana kau datang jumpa Nabi Muhammad, berkat jumpa Nabi Muhammad, Allah gandakan rezeki lagi. Kita duk rasa, lama habis lah duit belajar pergi umrah habis, kan? Habis 10,000, belanja tu nak beli jubah apa souvenir kat orang lagi, habis 12,000, kan? Balik kalau ikhlas, Allah terima amalan kita, Allah ganda balik rezeki kita. Kerana yakin kita, cinta kita nak pergi jumpa Nabi SAW. Dan itu Nabi sebut, orang yang paling cinta kat aku adalah orang yang datang setelah aku wafat. Dia teringin nak datang jumpa aku walaupun datang ziarah kubur. Sanggup tinggal keluarga, sanggup belanja duit, habis duit. Tu orang yang betul-betul cinta pada Nabi, cinta pada aku, kata Nabi SAW. Jadi engkau balik, kambing kau lebih banyak daripada sebelum, dan engkau akan mati syahid nanti. Kau akan mati syahid nanti. Salam bin Aqwa. Dia pun balik, tengok betul kambing dia makin banyak. Tadi tahun ni je, ni jadi macam tu dah. Dia hadiahlah kat serigala tu, nak makan kambing mana ambil lah. Hadiah kat serigala upah. Serigala tu betul amanah kerana doa Nabi. Kerana doa. Kadang-kadang kita macam tu, nak pergi, nak tinggal bisnes kat siapa, tak boleh percaya semua ni. Kalau betul hati ikhlas, doa pada Allah, Allah pelihara kita. Orang yang kita tak percaya boleh jadi dia jadi amanah, kan? Allah, tempat yang sangat mustajab. Maka kita cari peluang lah untuk ziarah baginda Rasulullah SAW, bagi orang yang ada kemampuan. Tu cerita Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Jadi apa tadi, Bukhari menyebut itu ceritanya. Kebanyakan penulis tentang peperangan menyebutkan bahawa peperangan ini berlaku sebelum perjanjian Hudaybiyah. Tetapi keterangan dalam hadis yang sahih adalah lebih tepat berbanding kenyataan. Jadi lebih kuranglah, ada khilaf kata tahun 6, ada yang katakan tahun sebelum, macam-macam lah. Ringkasan riwayat Salamah Aqwa yang merupakan jagoh dalam perang ni. Dia antara pahlawan yang Nabi puji tadi ni, sebaik-baik pahlawan yang berjalan kaki dia, Salamah bin Aqwa. Merupakan jagoh dalam perang tersebut adalah seperti berikut. Salamah menceritakan Rasulullah SAW menghantar unta-untanya, unta Nabi, untuk digembalakan oleh seorang budak suruhan, masuk hamba sahaya yang diupah untuk jaga tu kambing, unta tadi, yang bernama Rabah. Aku juga turut pergi bersamanya menunggang kuda milik Abu Talha, sahabat Nabi. Abu Talha Ansari, orang kaya Madinah. Apabila pagi, tiba-tiba muncul Abdul Rahman Fazari. Abdul Rahman Al-Fazari ni Bani Fazarah tu tadi kan, musuh lah, dia lah jadi perompak ni. Abdul Rahman Fazari, nama cantik Abdul Rahman, kan? Apabila pagi, tiba-tiba muncul Abdul Rahman Al-Fazari, lalu menyerang unta-unta gembalaan itu. Dia serang, dia curi. Dia merampas semua unta itu dan membunuh pengembalanya. Nama Rabah tadi kena bunuh. Aku pun berkata, "Hai Rabah, ambil kuda ini dan bawa pergi kepada Abu Talha." Oh, dah, Rabah tak kena bunuh. Ada seorang lagi yang lain, penjaga lagi. Di bawah Rabah tu, antara kena bunuh. Jadi aku suruh Rabah naik kuda ni pergi ke Abu Talha. Kuda yang Salamah Aqwa naik ni, dia naik sekejap, dia duduk pantau Rabah ni. Jadi bila dah jadi macam tu, dia suruh Rabah ambil kuda, dia jalan kaki. Jalan kaki. Dia tunggu arahan Nabi dulu. Kau balik, bagi tahu pada Abu Talha apabila bahawa dia ni merampas semua unta. Ambil kuda ini dan bawa pergi pada Abu Talha, serta sampaikan kepada Rasulullah SAW. Cerita kat Nabi peristiwa ni. Kemudian aku berdiri di atas sebuah tempat yang tinggi lalu menghadap ke Madinah. Tengok ke arah mana, takut nampak tengoklah Nabi hantar tentera mai ke apa ke. Duk sambil tunggu, dia tak serang lagi. Yang Fazarah tadi ni, Abdul Rahman Fazarah ni, Al-Fazari. Nak tunggu arahan Nabi. Kemudian aku berteriak 3 kali, "Tolong, tolong, tolong." Setelah itu aku pun keluar untuk menjaki kumpulan itu sambil memanah mereka dan bersyair. Berqasidah dia pun. Antara ayatnya, "Khudha ana ibnul Aqwa
wal yaum yaumar rudda. Kan, dia buat berlagu. Itu semua dulu ni buat syair tu untuk semangat. Untuk kalau perang dia puji, bagi naik semangat dia. Bagi kata aku tak penakut, aku hebat dan sebagainya. Jadi puji diri, macam sombong lah kita kata kan. Dalam bab perang tak ada kira sombong, tak kira berdosa. Akulah yang paling hebat, akulah pahlawan. Itu kata-kata untuk naik semangat. Itu boleh. Itu sombong yang tak dikira dosa. Makna daripada akulah putra Al-Aqwa', nama bapa dia lah. Hari ini adalah hari kebinasaan. Kalau dalam bahasa Arab dia cantik bunyinya. Khudh ana ibnul Aqwa', al-yawm yawmur rudda. Bunyi ain belakang. Hari ini hari kebinasaan, maksudnya binasa musuh. Demi Allah, aku terus menerus memanah mereka dan kuda-kuda mereka. Apabila ada seorang penunggang kuda yang berpatah balik kepada aku, maka aku pun duduk bersembunyi di perdu sebatang pokok. Kemudian aku memanahnya, sehingga apabila mereka semua masuk ke lorong-lorong sempit di celah bukit, aku pun naik ke atas lalu melontar mereka dengan batu. Begitulah terus menerus aku lakukan. Dia seorang je. Dia seorang je, serang dia orang tu. Belum mai lagi yang bantuan apa kata-kata tu. Aku mengikut mereka sehingga akhirnya mereka terpaksa meninggalkan unta-unta gembalaan Rasulullah SAW di belakangku. Jadi perompak dia lari, tinggal unta tu. Dan mereka biarkan saja unta itu kepadaku. Kemudian aku ikut mereka lagi sambil memanah sehingga memaksa mereka meninggalkan lebih dari 30 helai baju labuh dan 30 bilah lembing, supaya mudahkan mereka berlari. Bila nak lari, dia buang habis semualah. Barang-barang tu berat-berat kan. Baju besi lah apa semuanya. Apa saja yang mereka campakkan, pasti aku tandakan dengan batu di atasnya, supaya dapat diketahui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dia tak kutip curi seorang-seorang dia. Kalau kan, entah jadi kat orang macam kita zaman kita ni, nampak yang tu dia curi, sembunyi tu, tak ada apa, tak ada dia orang tinggal apa. Belakang dia pingap ambil semua. Amanah tu tak ada. Para sahabat dia tanda tu, dia campak baju kat situ, dia tanda. Nak tunjuk pada Rasulullah SAW, dia campak kat sini, yang ni campak kat sini dan sebagainya. Kok ada hukum-hukum yang apa dia tak tahu lagi. Apabila mereka sampai ke satu lorong sempit di Thaniyatul Wada'. Di Madinah tu ada terkenal tempat Thaniyatul Wada', kan. Mereka pun duduk untuk makan tengah hari. Musuh tadi ni, musuh dia. Aku duduk di atas puncak bukit. Di kalangan mereka ada 4 orang yang naik ke bukit menuju kepadaku. Aku berkata sambil bersembunyi, kamu kenalkah siapa aku? Akulah Salamah putra Aqwa'. Dia ni terkenal dengan pakar memanah. Salamah Aqwa' ni terror. Kalau dia panah tu tepat, lembing balik lembing. Siapa saja di kalangan kamu yang aku cari, pasti aku akan temui. Naik semangat tu, kan. Siapa yang aku cari mesti kenalnya. Tetapi tidak siapa yang dapat mencari aku. Kemudian mereka pun berpatah balik. Dia cari tak jumpa. Cari Salamah Aqwa' sembunyi tak mana tak tahu, tapi suara ada. Aku tidak meninggalkan tempat itu, melainkan setelah melihat beberapa orang pahlawan berkuda Rasulullah SAW. Yang riwayat mengatakan antara ratusan lah, 500 atau lebih sehingga 700 orang yang Nabi suruh mai nak bantu Salamah nak serang musuh tadi ni. Sedang menyusuri celah-celah pokok. Orang pertama yang sampai kepadaku adalah Akhram, sahabat Nabi lah. Sesampainya ia disambut dengan tentangan oleh Abdul Rahman, di mana Abdul Rahman berjaya menjatuhkannya dari kuda dan menikamnya hingga syahid, mati syahid dia. Abdul Rahman ketua Lanun tadi ni, bunuh dia tu, bunuh Akhram. Setelah itu Abdul Rahman berpusing di atas kudanya, dan saat itu juga Qatadah, salah seorang ketua rombongan tadi ni, yang diketuai oleh Qatadah, sampai ke arah Abdul Rahman tadi, lalu menikam Abdul Rahman, tikam balik, bunuh Abdul Rahman tu, ketua Lanun tu, sampai mati. Kemudian mereka pun lari berpatah ke belakang. Patah baliklah musuh tadi, lari. Bila bos dia orang mati, dia lari. Sementara kami mengejar mereka, aku sendiri berlari mengejar mereka. Dia lari kaki, jalan kaki, orang lain naik kuda. Sebelum matahari terbenam,
mereka berhenti di Denai yang terdapat mata air yang dikelilingi dengan nama Dhi Qarat. Oh, nama tempat Dhi Qarat tu. Qarat tu memang makna kera. Qirdun, kera. Jadi pernah tengok tak kera celah bukit? Cikgu pernah singgah? Ha? Perjalanan daripada Mekah nak pergi Madinah naik bas, selalu kita pergi singgah di tengah-tengah jalan, lebih kurang lepas 100 km daripada Mekah, kita berhenti. Celah-celah batu tu kera penuh. Kita hanya ingat kera ni lah hutannya lah. Situ tak ada besar-besar. Kita bawa pisang campak, keluar lagi banyak mai. Kan? Memang kita beli pisang untuk dia orang tu. Beli pisang kotak buah tebal, santu kita singgah. Tapi dia kena tengah hari, time makan tengah hari. Kalau kita lalu waktu pagi dia tak keluar. Tak ada. Petang pun tak ada. Tengah hari. Dia memang cari makan tengah hari. Waktu lunch dia, kan? Lunch hour dia. Dia keluar, kita pun bagi dia, seronok dia. Tapi tu saya pernah tengok, duduk celah batu macam mana Tapi dia terror panjat. Kalau jumpa pokok dia panjat, batu dia panjat macam mana? Tapi memang itu rupanya satu kumpulan datang berlari tu masuk jam mana? Oh, dia serang. Dia tengah lapar tu, dia ingat kita bawa makanan. Kalau kita duduk tu boleh jadi dia serang kita. Bahaya, garang. Tu. Jadi mungkin tempat tu ada kera yang dinama Zaqirdin. Jadi di situ ada kawasan air ni dalam cerita ni. Maka mereka minumlah di kawasan tersebut. Lantas aku halangi mereka dari sampai ke mata air itu, sehingga mereka tidak dapat merasai setitik air pun. Musuh tak dapat, dia lari. Dia serang, sahabat-sahabat serang sama itu, musuh tak boleh minum lah, lari. Rasulullah SAW sampai kepadaku pada waktu isyak. Nabi pun datang kemudian sikit. Dah isyak dah pun sampai. Aku berkata, wahai Rasulullah SAW, kaum ini sedang kehausan. Utuskanlah aku bersama 100 orang lelaki supaya aku dapat rampas semua pelana yang ada pada mereka dan aku penggal leher mereka. Tu semangat Salamah bin Aqwa, pahlawannya. Baginda menjawab, hai putra Aqwa, engkau telah berjaya, maka tak perlu lagi safayah, cukuplah. Dah serang halau tu cukuplah. Kan? Kemudian baginda berkata, sekarang ini mereka sedang bertandang di Ghatafan. Maksudnya mereka, Ghatafan ni satu kawasan juga, kawasan orang Arab, perkampungan Arab yang dulu mereka bermusuh dengan Nabi, Bani Ghatafan ni. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pahlawan berkuda. Jadi tu sebab Nabi tak bagi pergi serang. Kalau pergi serang, satu kabilah Ghatafan lagi ramai, musuh kan serang balai, bahayalah. Jadi cukuplah balik. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pahlawan berkuda hari ini ialah Abu Qatadah tadi ni, yang mai rombongan setelah bantuan untuk Salamah tu kan. Ketua rombongannya nama Abu Qatadah. Dan sebaik-baik pahlawan pejalan kaki ialah Salamah bin Aqwa. Itu Nabi iktiraf dia pahlawan yang terbaik, pahlawan jalan kaki. Rasulullah SAW memberikan harta rampasan kepadaku 2 bahagian. Maksud dia lebih banyak lah, sebab dia serang seorang-seorang dia. Iaitu 1 bahagian pejalan kaki dan 1 bahagian penunggang kuda. Sebab dia awal datangan kuda. Lepas tu kuda tu kan robah bawa balik, dia jalan kaki. Jadi bahagian penunggang kuda pun dia dapat, bahagian jalan kaki pun dia dapat. Jadi dua bahagian lebih pada orang lain. Orang lain dapat 1 bahagian, dia 2. Rasulullah SAW membonceng aku. Dia balikkan kuda Nabi. Satu kemuliaan lah, naik kuda dengan Nabi. Aku di belakangnya menaiki untanya bukan kuda, Adba nama kuda, nama unta. Nabi selalu menama-namakan unta dia. Ini nama Adba, ada nama satu lagi apa nama? Ada yang lain. Abyad, unta putih. Ada nama-nama unta, saya tak ingat semua lah. Kuda pun Nabi pun nama-nama kan. Jadi pulang ke Madinah, dia naik dengan Nabi, bonceng dengan Nabi. Semasa peninggalannya dalam perangan ini, Rasulullah SAW melantik Ummu Maktum. Bukan Ummu Maktum ni, Abdullah bin Ummi Maktum.
Tulis bagi penuh nama dia. Nama dia Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ni orang buta, tapi dia sepupu sipit Nabi juga sebelah Sayyidatina Khadijah. Tapi dia masuk orang yang terawal juga, antara orang terawal masuk Islam di Mekah. Bayangkan Nabi, orang kata apa, kalau menteri keluar, pemangku, lantik dia jadi pemangku pemerintah di Madinah ketika Nabi tak ada. Kan? Abdullah bin Maktum buta, tapi diberi kepercayaan. Walaupun dia buta mata, tapi hatinya cerah. Sampai dia boleh tahu subuh masuk pukul apa dia azan. Nabi kata kalau Bilal azan, kamu boleh makan lagi, masuk puasa ni boleh makan lagi. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum azan, stop makan, dah masuk subuh. Macam mana dia boleh tahu? Mata tak nampak. Tu Allah bagi cerah hati dia tu. Jadi dia menjadi pemangku Nabi, pemerintah di Madinah. Masya Allah. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Sebab dia turunnya ayat Quran abasa wa tawalla. Tu kisah dia tu. Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. A'ma di situ orang buta. Siapa dia orang buta? Abdullah bin Ummi Maktum. Dia memangku pemerintahan Nabi di Madinah. Dalam perang ini baginda menyerahkan bendera kepada Miqdad bin Amru. Dia Nabi lantik semua. Kalau nak pergi rombongan, siapa ketua rombongan, siapa tukang pegang bendera, siapa yang jaga sayap kanan, siapa yang jaga sayap kiri ke, belakang ke, kawalan ke. Ada seorang lagi dilantik tukang kita apa dia nak sebut, tak ada kot jawatan nak sebutnya. Tapi bila Nabi bergerak, dia akan last pergi check tempat tu, kok ada barang tinggal. Ada seorang ditugaskan oleh Nabi SAW. Jadi macam-macam lah Nabi atur. Nak pergi perang mesti Nabi atur. Siapa ketua, siapa kanan, siapa kiri, belakang, depan, siapa yang pegang bendera. Bendera tu sangat penting. Dia tugas dia jaga bendera je. Walaupun dia tak angkat pedang tembak orang, tak serang orang. Jangan bagi bendera tu jatuh. Kalau jatuh, orang ni kena sambut naik balik. Kalau jatuh tak naik, berarti dah kalah dah tu. Dah habis perang, kalah dah. Bendera tak naik. Jadi dia putih tangan macam mana pun mesti bagi tegak bendera tu. Seperti di perang Mu'tah di Jordan. Sayyidina Ja'far, sepupu Nabi, abang pada Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Talib, abang pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia antara komander yang pegang bendera perang tu. Jadi dia orang suruh pegang je tanda, tapi dia tak boleh, dia pegang dan serang masuk di lubuk musuh tu. Apalagi orang pancung tangan yang pegang bendera lah. Terkulai patah putih tangan dia ni, kat siku dah putih, dia sambutkan tangan kiri, tak boleh jatuh. Tak ada apa, pedang tak ada, perisai tak ada. Orang pancung pula tangan kiri, nak jatuh dia sambut dengan siku yang baki, lengan tu dakap tak bagi bendera tu jatuh. Habislah, orang datang tikam, tombak tikam, pedang tikam, jatuh dia baru disambut oleh orang lain untuk pegang bendera tersebut. Tapi badan dia tak kurang dari 80 lubang. Tom macam mana tak tahulah. Walaupun baju besi, sampai muka hancur dalam perang tersebut. Jadi kalau saya tak sempat pergi lagi, duk pergi Palestin lalu Jordan, tapi nak pergi Mu'tah, dia orang kata jauh utara sana, tak sempat. Duk plan bulan 2 ni nak pergi. Jadi perang macam ni pula. Kalau pergi syahid dah penakut kan. Kalau berani pergi juga, penakut tak berani. Takut syahid. Aduh, ceramah bukan main. Syahid, jahat. Nak pergi perang menakut. Aduh, alhamdulillah. Tak tahu nak buat macam mana lagi berani. Jadi kalau kalau dah pergi, memang nak pergi ke Mu'tah lah, ziarah ke makam tempat perang, peristiwa perang ni. Di situ ada banyaklah sahabat Nabi, yang terutama 3 sahabat yang komander perang waktu tu. Sayyidina Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, semua dikumikan di situ. 3 di situ syahid. Jadi Ja'far ni yang kena hancur 80 lubang badan dia ni, Nabi duduk Madinah, Nabi duduk report, buat broadcast, maksud siaran langsung tu, live. Nabi kata sekarang dia kena bunuh, sekarang dia kena tikam, sekarang kena panjang tangan. Nabi cerita di Madinah kat sahabat-sahabat. Habis dah Nabi kata ketiga-tiga komander tentera yang Nabi lantik semua dah syahid. Diganti oleh Khalid bin Walid, sehingga menang peperangan tersebut. Khalid bin Walid jadi tentera, menang. Jadi
Terus Rasulullah tahu bila Ja'far dah syahid, Rasulullah kata jom kita pergi rumah keluarga Ja'far. Ja'far tu sepupu Nabi. Pergi, Nabi belai-belai anak-anak dia masih kecil, antaranya Abdullah bin Ja'far dan sahabat yang lain. Jadi belai-belai antara Nabi suruh sahabat Nabi buat masak makan, kita jamu keluarga dia. Kan? Ini puak-puak Wahabi, dia kata tak boleh buat kenduri. Kenduri tu keluarga jamu orang. Tengok Rasulullah, orang yang datang tu jamu keluarga. Mana boleh kita ada berhujah macam tu, tak betul lah. Banyak lagi dalil-dalil yang lain kan. Jadi Nabi buat jamuan kepada ni, dan sambil Nabi belai anak dan bagi tahu pada keluarga bahawa dia dah syahid. Tak lama lepas itu Nabi langit ke langit, wa alaikassalam ya Ja'far. Nabi jawab salam kepada Ja'far. Sahabat tengok tak ada apa pun. Tanya, ya Rasulullah, Nabi beritahu Ja'far, Allah tu tangan dia putus dua tu, Allah gantikan dua sayap. Dia boleh terbang balik main Madinah, tengok anak-anak dia. Dia bagi salam kat aku tadi, aku jawab salam. Sebab tu dipanggil dia Ja'far At-Tayyar. Tayyar. T-A-Y-Y-R, Tayyar. Apa makna Tayyar? Tayyar sayap, terbang. Ja'far yang ada sayap boleh terbang. InsyaAllah tu karamah yang Allah beri kemuliaan kepada para syuhada. Allahu Akbar. Perang Khaybar. Okey, selesai kita perang Qirid ataupun Qarat, ataupun satu lagi nama perang Ghabah, perang hutan. Peperangan Khaybar dan Wadi Al-Qura. Ini peperangan antara siri perangan yang besar. Tadi ni kira Ghabah tu tak besar sangat sebab tak berlaku pertembungan besar-besaran. Takat 2-3 orang serang musuh-musuh lari, habis gitu je lah kan. Tapi Khaybar ni peperangan hebat, sejarah yang besar. Khaybar nama kawasan tembok perkampungan Yahudi. Yahudi daripada dulu sampai lah ni, kalau dia duduk tu daerah dia buat tembok semua, tak kira masuk. Khaybar ni antara perkampungan Yahudi yang terbesar di Madinah. Yang ni yang kita geram ni. Pasal apa? Orang kerajaan Saudi tak pergi roboh pun bangunan ni, duduk tegak elok lagi. Ni tembok Khaybar, perkampungan Khaybar ni besar. Tapi perkampungan sahabat, rumah Nabi, sejarah Nabi, semua dia pergi roboh habis. Kan? Rumah kelahiran Nabi kat Mekah pun dia nak roboh, tapi ada bantahannya. Habis semua dia nak roboh. Dahulunya Khaybar lebih kurang hampir 70-80 km daripada Madinah utara. Ini perkampungan Khaybar, saya tak sampai lagi lah. Tak teringin pun nak pergi sebab tempat tu kampung Yahudi. Buat-buat Nabi tengok kan. Dahulunya Khaybar adalah sebuah kota yang mempunyai banyak kubu serta ladang. Di luar daripada Khaybar tu kebun-kebun, semua kebun Yahudi punya kan. Jauhnya lebih kurang 60-80 batu daripada Madinah dan terletak di utara, arah utara. Sekiranya sekarang ini ia hanyalah sebuah kampung yang agak sepi dan sebahagian tempatnya tidak lagi mempunyai tanaman-tanaman sebab berlakunya perang. Jadi Yahudi dulu banyak perkampungan, Bani Quraidah, Bani Qainaqah, Bani Nadir, apa lagi. Itu kebanyakan yang tu duduk dalam Madinah. Kecil-kecil, yang tu kecil-kecil ya, kampung kecil. Kan? Tapi yang paling besar Khaybar. Dan yang lain semua Yahudi dah kena halau keluar daripada Madinah. Kerana bukan sengaja Nabi nak halau, kerana mereka mungkir janji ataupun tak jaga piagam Madinah. Piagam Madinah maksudnya Nabi nak tubuh negara Madinah ni, Nabi sebagai pemimpin, Nabi buat perjanjian dengan bangsa-bangsa yang tak Islam ni. Yahudi lah kebanyakannya. Buat perjanjian, kena taat macam ni. Walaupun kamu nak amalkan agama kamu, silakan. Takkan diperang. Nak agama Yahudi punya, nak yang penyembah berhala, silakan penyembah berhala. Tapi kena taat ni, kita satu negara. Tak boleh mengkhianati negara. Tak boleh membantu musuh luar untuk serang Madinah. Tu khianat. Tu perjanjiannya. Ya, silakan. Tapi apa yang berlaku, orang Yahudi ni kebanyakan dia tolong orang Quraisy serang Nabi. Dia orang Madinah, tolong orang luar main serang negara dia sendiri. Kan? Akhirnya Nabi halau satu kampung. Yang kedua jadi yang tu juga, kena halau.
Sampai yang terakhir adalah Khaybar ni. Setelah Rasulullah SAW merasa tenteram daripada salah satu sayap terkuat dalam 3 pasukan Ahzab. 3 pasukan Ahzab yang terbesar. Yahudi Madinah ni gabung satu. Yang Saki-Baki tu ada lagi. Yang Ahzab, cerita Ahzab tahun 5 Hijrah. Gabung. Lepas itu Arab bergabung, Arab luar, Arab Mekah tu, dan Arab dalaman Madinah. 3 ni musuh kuat lah. Jadi Nabi dah kalahkan semua 3-3 tu dalam perang Ahzab. Jadi Nabi rasa macam tak ada ancaman yang sekuat tu lagi dah. Tiba-tiba timbul pula ancaman daripada Khaybar ni. Selepas termeterainya perjanjian Hudaibiyah, maka baginda mula menumpukan perhatian untuk membuat perhitungan dengan 2 sayap musuh utamanya, iaitu orang Yahudi dan kabilah Najat, Arab daripada Najat. Sehingga akhirnya keamanan dapat dirasai secara menyeluruh dan rantau itu diliputi oleh ketenangan. Jadi musuh tu ada lagi ni, yang main Najat jauh lah, Najat jauh. Najat dengan Madinah lebih kurang 300 ke 200 atau 300 km. Riyadh nah Najat tu. Ibu negara Najat. Najat tu macam satu negeri daripada, kalau kita Malaysia ni, Kedah ada Al-Astar. Jadi Saudi besar, daerah negeri besar dia Najat. Ibu negeri tersebut adalah Riyadh sekarang dan jadi ibu negara. Di Najat ni yang Nabi sebut, Nabi kata, tiba-tiba Nabi angkat tangan, ya Allah berkatilah Yaman kami, Syam kami, berkatilah Syam kami, berkatilah Yaman kami. Sahabat kata, ya Rasul, Najat kami. Sahabat yang daripada sana Najat. Nabi ulangi, berkatilah Syam kami, Najat kami. Yaman, Najat, Syam kami, Yaman kami. Najat, Nabi ulang yang tu je, Syam dengan Yaman. Sampai 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya Rasulullah, Najat macam mana Najat? Najat ni daerah tadilah. Nabi kata, di sana akan terbit 2 tanduk syaitan. Akan muncul 2 tanduk syaitan. Kan? Jadi ulama tafsir, apa tanduk syaitan ni? Tak tahulah. Sebahagian mengatakan Syam. Mana Syam? Syam 4 negara ni dulu dalam satu Syam. Siapa dia? Syria yang paling besar, Jordan, Palestin, dan juga Lebanon. Itu semua Syam. Kan? Berkat ni maksud apa? Tu duk perang, berkat apa? Perang Yaman pun perang. Tak, bukan masalah tak ada berkat. Jadi perang tu tak ada berkat lah. Tak, berkat orangnya. Keimanan yang kuat pada ulama-ulama dia. Sehingga Nabi kata, di sana takkan putus wali abdal. Takkan putus daripada Syam. Wali abdal 7 orang tak pernah kurang. Sepanjang zaman, sejak zaman selepas Nabi sampai kiamat, sampai satu masa yang umat Islam mati. 7 orang ni mesti ada. 7 orang wali abdal. Ada tugas masing-masing wali abdal ni. Dia wali-wali ni ada nama, wali Qutub. Lepas itu wali abdal, wali nujaba adalah tangga-tangga wali tu. Pangkat-pangkat kewalian. Wali abdal ni semua daripada Syam. Tak pernah putus. Wali daripada Syam. Masya-Allah. Jadi masa saya pergi ke Palestin tahun bila masuk Baitul Maqdis, kebetulan waktu tu Rabiul Awal, bulan sambutan Maulid Rasul. 12 Rabiul Awal saya ada sana. Jadi kita tanya-tanya orang di sana, kita duk buat maulid dalam Masjid Al-Aqsa. Dia orang tak larang, tu yang best tu. Kalau Madinah mana boleh duk lelaki perempuan kita baca qasidah apa semua. Di sana tak larang, dia bagi satu sudut lelaki duk sini, perempuan kan boleh duk sekali dalam Masjid Al-Aqsa tu. Kita buat majlis kita lah, ceramah Melayu ke apa ke kan. Jadi tengok-tengok masa saya buat salawat tu, orang Arab pun join sekali, seronok dia orang. Lepas tu dia kata, malam ni, malam 12 Rabiul Awal, malam ni kalau kau nak pergi majlis yang macam ni, baca qasidah macam ni, pergi ikut lorong ni, nanti jumpa aku kat sini, aku bawa. Kita pun janji dengan dia, sekian pukul apa pergi. Dia bawa lorong tak cam lah. Dalam, rupanya di bangunan komplek
Al-Quds tu, ya Baitul Maqdis tu, banyak bangunan-bangunan kecil. Masuk lorong-lorong yang kereta tak boleh masuk lah. Kereta kuda boleh. Kita kena jalan kaki. Sampai satu tu kawasan lapang, lorong lapang. Dia buat majlis besar-besaran. Saya dengan pakai waktu sejuk, kita pakai seluar jeans kan, dengan jaket apa semua. Tak tahu Tok Imam tu panggil, Malaysia. Oh sudah kita panggil, suruh naik duduk atas pentas sebelah dia kan. Dia orang tak kisah, bukan pandang sangat kita pakai tu, tak apa. Yang penting dia layan tetamu lah, kita orang luar kan. Jadi duduk tu, Masya Allah, tengah-tengah tu ada seorang orang tua, dia bongkok macam ni, bukan tongkat. Syekh Abdul Karim Al-Afghani. Tak tahu Afghani ni kira orang Afghan, mungkin dia keturunan dulu orang Afghanistan kot, wallah alam lah. Tapi dia mungkin lahir di situ. Untuk jadi orang semua datang salam cium dia. Jadi saya dalam majlis tak tanyalah, sibuk dia baca qasidah ni. Lepas tu tanya dia, orang kata itulah orang saleh. Orang, mungkin orang cakap dia wali Allah Abdal, wali Abdal, salah seorang wali Abdal yang berada di sekitar Al-Quds ni kan, wali Allah. Sekarang tak tahulah, tu tahun 2019 kot sebegitu kan. Mudah-mudahan Allah panjang usia dia lagi lah kan. Tua dah bongkok tu, orang semua salam dengan dia. Tu wali Abdal. Jadi di Najat Nabi doa, sana timbulnya dua tanduk syaitan. Jadi ulama tafsir dua tanduk syaitan ni apa? Mungkin satunya yang mungkin sepakat para ulama mengatakan Musailamatul Kadzab, yang mengaku jadi nabi tu, palsu. Dia daripada Najat, mengaku jadi nabi, akhirnya kena bunuh dah. Setelah zaman Sayyidina Abu Bakar dia kena bunuh, Musailamatul Kadzab. Yang kedua tak tahu bila. Apa dia? Kemungkinan sebagian mengatakan antaranya adalah Muhammad bin Abdul Wahab, yang murid-muridnya tu sehingga disebut sebagai Wahabi tu kan. Pada peringkat dakwah awalnya, dia mengharamkan semua orang ziarah kubur, haram ni haram, bidah, sampai dia bunuh orang Islam. Siapa pergi kubur kena bunuh. Macam mana? Jadi tindakannya agak keras. Macam kita sekarang lah, Pak Wahabi kan, haram bid'ah syirik, haram bid'ah syirik, haram bid'ah syirik. Jadi mungkin itu sebahagian, bukanlah kepastian, tapi kemungkinan itulah kot. Ataupun kalau yang bukan yang tu, sekarang ni ya, sekarang ni dah jadi ibu kota, ibu negara, macam-macam jenis maksiat masuk. Lebih teruk, mungkin lebih teruk dari KL kita je kan. Pakai jubah, nampak pakai jubah, tapi disco, pub, arak, tunggang semua ada ya. Pelacur pun ramai, tempat-tempat pelacur yang sah, yang berlesen dan bawa artis-artis, apa semua artis dunia ni pernah datang. Yang LGBT-nya tak kisah, semua masuk. Tu dah teruk. Kemudian Allah pelihara mereka semua lah, insya-Allah. Okey, itu cerita Najat, kabilah Najat. Sehingga akhirnya keamanan dapat dirasai secara menyeluruh, rantau itu diliputi oleh ketenangan. Dengan itu orang-orang Islam dapat berhenti dari keterlibatan dalam pertempuran berdarah yang sering berlanjutan dan menumpukan perhatian ke arah menyampaikan risalah Allah dan dakwah ke arahnya. Bagi aman daripada dua musuh ni, daripada musuh Najat dengan Yahudi yang ada Madinah lagi. Selamat, Nabi kata. Jadi berlakulah kes pengkhianatan di Khaybar, maka Nabi pun serang. Oleh kerana Khaybar ialah sarang komplot dan markas provokasi, tempat musuh Yahudi nak merancang jahat apa semua, duk bincang dalam tu lah. Kenderaan serta lombong untuk membangkitkan semangat permusuhan dan mencetus peperangan. Justru adalah sepatutnya orang-orang Islam menumpukan perhatian ke sana terlebih dahulu. Ciri-ciri Khaybar seperti yang disebutkan ini mengingat kembali bagaimana penduduknya yang telah mengumpulkan bala tentera bersekutu Ahzab. Dia Yahudi Khaybar ni pernah join, hantar tentera dia untuk perang Ahzab sekali. Maksudnya bersama musuh lah, lawan Nabi, untuk menentang orang Islam. Mereka mengobarkan semangat Bani Quraidah untuk belot dan khianat. Bani Quraidah satu kaum Yahudi yang dah awal Nabi dah halau keluar Madinah. Kemudian mereka mengadakan hubungan dengan orang-orang munafik, barisan kelima dalam masyarakat Islam. Orang munafik, musuh Islam antara musuh dalaman. Yang tu Nabi tak perang.
Orang munafik Nabi tak suruh tangkap bunuh. Kan? Sebab apa? Walaupun Nabi tahu yang ni munafik, orang ni munafik, orang ni munafik, Nabi tak bunuh sebab orang luar Islam mana tahu munafik tak munafik. Dia tak reti pun munafik tu. Orang yang tak Islam ni. Bila Nabi membunuh orang munafik, nanti dia orang akan guna isu tu. Tengok, masuk Islam tak aman, Nabi bunuh kawan dia sendiri, bunuh orang Islam sendiri. Kan? Sebab tu Nabi tak bertindak kepada orang ni. Bebasnya tu, dia hidup macam biasa. Kan? Orang munafik ni. Serta kabilah-kabilah Ghatfan dan bang Arab Badui. Kabilah Ghatfan dekatlah dengan Madinah. Yang lain akan merupakan sayap ketiga tentera bersekutu. Orang-orang Yahudi ini sendiri turut terlibat dalam perang. Tindak tanduk mereka telah menyebabkan orang Islam sentiasa hidup dalam suasana yang getir, sehingga akhirnya mereka membuat rancangan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tindak tanduk ini, orang-orang Islam terpaksa melancarkan misi ketenteraan yang berterusan dan membunuh ketua-ketua yang merancang komplot itu seperti Salam bin Abdul Huqaiq dan Usyair bin Zaram. Usyair bin Zaram, nama Yahudi ni. Namun kewajiban yang masih perlu dilaksanakan oleh orang Islam ialah menghadapi kejahatan mereka lebih besar dari tindakan yang telah dijalankan. Jadi walaupun pemimpin tu mati, jadi komplot kejahatan tu masih hidup. Kelewatan mereka menunaikan kewajipan ini terhalang dengan adanya pihak musuh terbesar dan lebih kuat dan keras kepala daripada pihak Yahudi, iaitu orang Quraisy sendiri. Dia orang duk berhubung tu. Jadi musuh ni macam tu lah. Dia boleh bersatu kalau nak lawan Islam. Islam ni tetap tak boleh nak bersatu juga. Gaza jadi macam tu pun orang Arab, seorang macam ni, seorang macam ni, seorang macam tu. Tak boleh juga. Kan? Itu daripada dulu ini tu. Jadi kekuatan akan lemah. Setelah tamatnya pertembungan ini, suasana semakin mudah untuk membuat perhitungan dengan kumpulan penjenayah tersebut. Hari perhitungan untuk mereka sudah semakin hampir. Nak berlaku perang Khaybar. Keluar ke Khaybar. Ibn Ishaq berkata Rasulullah SAW menetap di Madinah setelah kembali dari Hudaybiyah pada bulan Zulhijjah dan sebahagian bulan Muharram. Nabi duduk sekejap, lebih kurang sebulan je rehat. Kemudian pada baki bulan Muharram, hujung-hujung bulan Muharram tu, Baina keluar ke Khaybar pula. Ahli tafsir menyebut Khaybar adalah satu janji yang telah dijanjikan oleh Allah melalui firman-Nya, bermaksud Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang kamu akan mengambilnya. Lalu ia menggerakkan untuk kamu harta rampasan perang ini. Surah Al-Fatih. Yang dimaksudkan dengan perkara yang disegerakan itu ialah perjanjian Hudaybiyah, sementara harta rampasan yang banyak adalah perang Khaybar. Suatu daerah yang besar. Kalau kita ni mungkin katalah seluas satu USG satu. Oh, tu tembok Yahudi Khaybar ni luas. Kan? Perkampungan yang luas. Dalam tu macam-macam, pasar raya dia pun ada, mahkamah dia pun ada. Semua ada. Macam bandar dalam tu. Dan orang Arab luar takkan boleh masuk. Dia nak masuk kena pintu gerbang. Itu dikawal. Macam nak masuk satu negara lain pula. Macam sekarang ni, dia buat tembok. Orang Palestin yang duduk tembok barat nak pergi ke Baitul Maqdis, kena keluar tembok Yahudi tu. Situ memang askar macam border negara. Border negara. Cuma dia tak pakai pasport, dia guna permit keizinan. Izin untuk permit untuk kerja, permit untuk pergi Baitul Maqdis. Orang Arab dia tetapkan had umur sekarang ni. Orang muda bawah 40-an, 45 ke 50 tak boleh pergi Baitul Maqdis. Pula dah. Hanya orang tua 50 ke atas ya. Sebab orang muda selalu bagi dia tanggap menimbulkan kekecohan dan mungkin ada perancangan nak bunuh tentera Yahudi dan sebagainya. Jadi sebab tu orang Palestin kami masuk, dia kata betuahnya engkau dari Malaysia kau boleh datang semayang dengan aman Baitul Maqdis. Kami tak boleh pergi. Kan? Tak boleh pergi dia, tak boleh masuk. Kan? Tak dapat permit keizinan untuk pergi Baitul Maqdis. Sebab tu saya heran. Dia orang ni bila semayang Jumaat, dia buat jamak dengan asar terus. Jumaat, Zuhur kan? Dia jamak dengan asar. Lepas tu dia qomat sekali lagi semayang jamak. Saya tanya dia pasal apa? Dia kata kami main semayang Jumaat ni belum tentu boleh main lagi minggu depan. Tak arwah dah. Ataupun kami balik keluar ni belum tentu boleh sembahyang asar dengan aman kat mana masjid. Keluar dah kena tembak. Baik kami jamak siap-siap.
Kan? Dan memang kebanyakan mereka datang lebih jauh. Kebanyakannya. Yang dekat-dekat ni ya tak banyak lah. Yang kebanyakan yang jamak tu orang jauh. Main daripada Ramallah lebih kurang 60-70 km kan. Dia kira hukum jamak terus. Walaupun jarak 50-60 km, tapi bukan perjalanan macam kita 60-70 setengah jam 20 minit sampai kan. Tapi dia orang tu dah jalan kena checkpoint lagi, check polis, dia naik atas bas semua. Kalau bas lah, kalau kereta dia check habis suruh turun barang, macam kita nak masuk negara lain, kena lintas checkpoint itu. Tu tekanan pada orang Islam di sana. Masya Allah. Dan hidup dia orang ni, kalau anak mati itu satu kebanggaan. Mati kerana dibunuh oleh Israel, dia bukan sedih, dia menangis juga lah, tapi satu bangga dia, anak dia dah syahid kan. Tu semangat dia orang luar biasa. Khaybar, kekuatan tentera. Pihak munafik menghubungi Yahudi, cukuplah kat tu, wallah alam. Kekuatan tentera. Asal keturunan tu memanglah kita yakin dia orang ni daripada Bani Israel dulu ni. Bani Israel tu berpunca daripada anak Nabi Yaqub, 12 orang anak lelaki dia, termasuk salah seorang Nabi Yusuf, Bunyamin adik dia kan. Daripada 12 tu dinamakan Bani Israel. Bani Israel. Dan dia orang ni dia ambil kira keturunan daripada belah mak. Kalau mak Yahudi, anak tu kira Yahudi, walaupun bapak tak Yahudi. Kita ambil kira belah bapak kan. Dia kira belah mak. Tapi yang ramai sekarang ni, pada awal dulu hanya berapa sejuta, 2 juta, sekejap jadi 20 juta lah sekarang. Pasal apa? Dia bukan beranak. Dia bukan daripada anak. Dia pergi kutip Yahudi seluruh dunia. Kutip daripada mereka, dia offer. Mai duduk sini, rumah free, rumah sekian, kereta bagi sebiji seorang, satu family sebiji, free. Lepas tu anak belajar A sampai Z sampai universiti mana, free. Ada allowance bulanan setiap kepala per head. Mak dia dapat sekian, ayah dia dapat sekian allowance bulanan. Boleh datang goyang kaki je, tak kerja tak apa kan. Semua dia pergi kutip Yahudi. Yahudi yang dah di Arab, di Morocco. Saya pergi Morocco, dia orang kata dulu di Casablanca, Bandar Rabat, kebanyakan orang Yahudi. Casablanca lah yang paling ramai. Yahudi banyak. Tapi bila dah Israel ni buka offer, semua Yahudi pindah sana. Sebab dia orang duduk sini kira agak taklah kaya, tak senang sangat. Di sana dia offer macam tu, dapat allowance, seronok lah. Yaman, Yahudi Yaman dia offer pergi. Yahudi Tunisia, Algeria, Libya, berselerak tu Yahudi. Daripada Rusia yang paling banyak. Yahudi Rusia, Yahudi Ukraine tu, Ukraine yang perang dengan Rusia kan. Yang tu lagi banyak, masih ada lagi Yahudi sana. Yang dia orang kaya-kaya, kebanyakan orang kaya tak nak pindah lah. Daripada duduk sana dah kaya, takkan nak pindah sini, takat offer macam tu buat apa kan. Dia lagi banyak Yahudi mereka yang kaya-kaya tak pindah. Jadi sebab tu populasi dia punya penduduk dia tu, bilangan penduduk dia sekejap jadi daripada berapa juta, 2 juta jadi 20 juta dah dalam masa 4 tahun dia. Dia pergi kutip semua. Sampai yang Korea pun ada, Yahudi Korea kan. Yahudi yang duduk di Korea lah, keturunan Yahudi. Dia pergi kutip semua. Sebab tu bila berlaku perang ni kan, banyak yang lari ke airport, nak lari keluar. Sebab dia nak balik negara dia balik ya. Dia rasa sana lebih aman. Duduk sini dia kena bunuh, takut dia. Sebab tu Hamas ni serang. Dia bukan yakin dia boleh halau Netanyahu tu keluar daripada Tel Aviv. Tujuan dia nak bagi menakutkan rakyat tu. Rakyat ni bila dengar bom, dia orang takut. Dia orang semangat orang Yahudi ni penakut, tak sama dengan semangat orang Palestin. Orang Palestin, budak perempuannya pun pergi bertengkar dengan askar yang pegang senjata macam ni, tak heran, tak ada takut. Dia orang tak ada takut. Tapi orang Yahudi, dengar ujung macam mercun bunyi pup, menggetar, tak boleh tidur lah. Takut kan. Lebih kurang tak tahu lagi, kita pun lebih kurang macam tu kot. Dengar meletup mercun malam je pun menggeletar lah. Itu dia. Jadi tu orang Yahudi, Masya Allah, dia memang pengecut. Dia orang takut mati. Sebab tu orang Islam dia kata, apa ni orang Islam perang nak mati. Orang Yahudi nak perang supaya tak mau mati. Jadi tentera-tentera dia penakut. Dia orang berani pasal ada senjata gini-gini je.
Dia takut. Sampai dia punya bekas Perdana Menteri dia, Ehud Barak kan, lari keluar juga, tak nak duduk, takut. Nampak serangan besar sangat. Masya-Allah. Jadi kita doalah mudah-mudahan Allah beri kemenangan kepada tentera Palestin, orang rakyat awam dan tenteranya, kemenangan yang besar seperti mana Allah bantu kepada tentera Nabi SAW. Begitulah Allah bantu kepada tentera mujahidin yang perjuangkan Baitul Maqdis, yang perjuangkan keselamatan umat Nabi Muhammad SAW yang berada di sekitar Gaza lebih khusus dan Palestin umumnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekalahan, kehinaan, kehancuran kepada musuh yang menyerang mereka, dan gagalkan segala perancangan-perancangan jahat mereka, gagalkan sehingga mereka tak berjaya untuk menindas, menzalimi dan juga menghapuskan dan membunuh orang Islam lebih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesedaran kepada orang-orang Islam sekitar untuk terus memberi sokongan, bantuan, sama ada bantuan jiwa, bantuan tentera, bantuan alat, segalanya untuk memenangkan rakyat-rakyat Palestin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, berilah pahala yang besar kepada mereka yang telah syahid di sisi peperangan ini. Ya Allah, berilah kemuliaan kepada mereka yang kehilangan anak, sehingga mereka bertambah semangat untuk memperjuangkan negara tanah air mereka, memperjuangkan agama mereka, memperjuangkan syariat Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan segala bantuan sampai kepada mereka dengan aman, dengan sejahtera. Ya Akramal Akramin. Ya Allah Ta'ala, gantikanlah musibah mereka dengan sesuatu yang lebih mulia, lebih baik di sisi Engkau, di sisi kehidupan dunia mereka. Ya Akramal Akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aslih lana wa sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqi tarfat ain. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, lah beri bantuan yang besar, gantian yang besar kepada mereka yang sanggup menyumbang harta-harta untuk pembangunan rakyat Palestin. Ya Arhamar Rahimin. Berilah keberkatan pada hidup mereka seluruhnya. Ya Arhamar, Ya Akramal Akramin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qabbalallahu minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.